A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 37 dan 38 insyaAllah. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Pengajaran ayat 33 dan 34. Tiga puluh tiga, 34, 35 dan 36. Okey, pertama pengajaran ayat 33 dan 34 digabungkan sekali, dua ayat sekaligus. Ayatnya ialah auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu samii'un 'alim. Pengajaran daripada dua ayat ni, pertama, Allah berkuasa memilih siapa sahaja makhluknya dan melebihkan mereka. Allah berkuasa memilih makhluk-makhluknya dan melebihkan mereka daripada yang lain. Mengikut kehendak Allah dan berdasarkan hikmah. Yang pengajaran kedua, sebagaimana amalan ada yang utama dan ada yang kurang utama, maka begitu juga manusia ada yang terbaik dan ada yang kurang baik. Dan manusia yang terbaik yang dipilih oleh Allah adalah para nabi dan para rasul. Yang ketiga, manusia akan menjadi paling mulia di sisi Allah
apabila mereka memahami Islam dan menjadi orang yang bertakwa. Dalam ini tak payah tulis lah. Dalam satu hadis Nabi bersabda, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam iza faqihu. Orang yang paling baik ketika dia zaman jahiliyah, ketika dia kafir, maka dia akan menjadi terbaik dalam Islam. Bila tu? Bila orang tu bila masuk Islam, dia akan jadi terbaik. Bahkan lebih baik daripada orang yang asalnya lahir Islam. Bila? Nabi kata iza faqihu, apabila dia memahami agama dengan mendalam. Jadi kalau nak jadi orang terbaik di sisi Allah, yang perlu kita lakukan ialah mendalami agama. Dan agama ni dua je, satu Quran, yang kedua sunnah. Nabi juga sebut dalam satu hadis, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak seseorang itu jadi baik, Allah tak bagi harta, Allah tak bagi pangkat, Allah tak bagi kesihatan, tapi Allah bagi yufaqihu fid din. Allah buka jalan supaya orang tu mendalami agama. Itu tanda-tandalah Allah nak orang tu jadi baik. Yang datang malam ni nak faham agama ke nak jumpa Ustaz Muin? Nak faham agama kan? Kalau nak faham agama, kelas terusnya ikut, walaupun Ustaz Muin tidak ada di hadapan. Kan? Okey, yang keempat. Asal manusia ialah daripada tanah, kemudian daripada air mani. Dan sesiapa yang mendakwa manusia berasal daripada kera, itu adalah dakwah ayam salah dan bercanggah dengan Al-Quran. Okey, yang kelima. Okey, yang kelima tak ada, 4 je. Kita tengok pula pengajaran ayat 35. Pengajaran ayat 35 kita baca dulu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Okey, pengajaran ayat 35. Pertama, setiap kisah yang disebut dalam Al-Quran wajib difahami dan diambil pengajaran. Kerana Allah memerintah setiap orang yang mengaku beriman agar membaca dan ambil peringatan
daripada setiap kisah yang disebut dalam Al-Quran. Yang kedua, hukum bernazar adalah makruh. Hukum bernazar adalah makruh. Dan ia hanya dilakukan oleh orang apa? Orang yang bakhil. Dan ia hanya dilakukan oleh orang yang bakhil. Kerana orang yang bernazar hanya akan melakukan amal soleh dengan bersyarat. Yang ketiga, harus bagi wanita bersedekah daripada hartanya walaupun tanpa izin suaminya. Walaupun tanpa izin suaminya. Jadi kalau duit tu dia punya, dia nak sedekah berapa banyak, bila-bila masa suami tidak ada hak untuk menghalang. Suami ada satu keadaan saja suami boleh halang. Bila tu? Bila isteri guna harta dia tapi untuk menggunakan kepada benda yang memudaratkannya ataupun benda yang haram. Contoh, isteri guna duit untuk beli apa? Majalah mangga. Kalau nak beli buah mangga, okey. Okey, yang keberapa? Yang keempat. Manusia yang paling baik dan paling banyak manfaatnya ialah yang berkhidmat untuk agamanya. Manusia yang paling baik dan paling banyak manfaatnya ialah yang berkhidmat untuk agama. Sebab tu Mak Maryam bernazar apa dia? Apa nazar Mak Maryam? Supaya anaknya berkhidmat untuk menjaga Masjidil Aqsa. Kita nak nak anak kita jaga masjid ke nak anak kita jadi engineer? Engineer. Tapi jaga masjid nanti duk pukul orang curi duit masjid pula kan? Okey, yang kelima. Orang yang beriman apabila melakukan apa sahaja amal soleh, sentiasa ada rasa takut. Sentiasa ada rasa takut. Takut apa ni? Amalannya tidak diterima. Dia panggil apa ni? Ujub. Ujub ni apa dia? Bila kita buat amal soleh, kita bantu orang miskin, kita rasa kita dah baik. Tak mungkin. Itu bukan orang beriman. Apatah lagi kita cerita pada orang.
Tengok Mak Maryam, dia buat amal soleh apa dia? Dia bernazar supaya kandungannya lahir anak lelaki dan berkhidmat untuk agama. Kan? Bagus tak cita-cita dia tu? Bagus. Tapi dia rasa bangga tak dengan amalannya? Tak. Ujub langsung tak ada. Apa buktinya? Bahkan dia rasa takut. Apa buktinya? Ini kita kena ikut sunnah ni, ajaran Al-Quran. Bila melakukan amal soleh, lepas buat amal soleh, terus rasa rendah diri dan sentiasa rasa takut. Takut apa? Amalan tak diterima. Apa dalil Mak Maryam ni tak yakin ataupun takut amalannya tak diterima? Apa dalil? Ikut tak kelas tadabur semalam? Ikut. Apa dalilnya? Kuat sikit. Ini ciri-ciri orang beramal soleh, beriman. Bila buat amal soleh, dia kena buat macam Maryam buat, macam Mak Maryam buat. Dan juga amal ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bila bina Kaabah, apa dia buat selepas tu? Doa apa? Doa apa? Apa dia? Bukan. Apa doanya? Nabi Ibrahim tak baca doa bahasa Melayu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini tanda orang beriman takut amalannya tak diterima. Apa dah? Dia berdoa, ya Allah, terimalah amalan kami. Bila dia minta Allah terima amalan, mana dia yakin tak amalan dia diterima? Tak. Orang kalau ujub, dia tak akan baca doa ni. Saya dah buat, okeylah. Dia tak akan baca Rabbana taqabbal minna. Begitu juga Mak Maryam, lepas dia bernazar, dia kata apa? Fataqabbal minni. Wahai Tuhan, terimalah daripada ku amalan ini. Okey. Kita biasa lepas solat, setiap kali lepas solat 5 waktu, kita baca tak doa? Rabbana taqabbal minna. Baca ke tak? Betul? Tadi solat Isya tak dengar pun baca doa tu. Okey, yang ke berapa? Yang ke-6. Allah Maha mendengar setiap ucapan dan doa hamba-Nya dan Maha mengetahui niat setiap hamba-Nya apabila melakukan amal soleh. Okey, kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Ini ayat 37 kan? Ayat 37 dan 38 cerita bersambung dengan ayat sebelum ni. Kalau sebelum ni cerita apa? Nazar Mak Maryam supaya Allah anugerahkan kepadanya anak lelaki. Tapi akhirnya Allah bagi anak perempuan. Dan bila dia dapat anak perempuan, apa sikap Mak Maryam? Dia minta maaf pada Allah, beradab. Kenapa dia minta maaf pada Allah? Apa salah dia? Apa salah dia? Dengar ke belakang? Dengar. Apa salah dia? Kenapa tiba-tiba dia minta maaf? Wahai Tuhan, aku telah melahirkan anak perempuan. Dan anak perempuan tak sama dengan anak lelaki. Sebab tadi dia bernazar dengan niat anak lelaki boleh khidmat untuk agama Allah, untuk rumah Allah.
tiba-tiba lahir anak perempuan, dia rasa macam dia rugi dan dia tak dapat laksanakan nazar, maka macam dia minta maaf pada Allah, walaupun sebenarnya bukan salah. Bukan dia yang boleh menentukan anak lelaki ataupun anak perempuan. Itu dia dipanggil apa? Adab. Okey. Lepas tu apa doa Mak Maryam kepada anaknya, iaitu Maryam? Apa doanya? Dia minta berlindung kepada Allah untuk anaknya daripada gangguan syaitan. Itu doa penting tu. Mana-mana ibu ke bapa ke yang dapat anak, itu antara doa yang terawal dan terpenting yang patut dibaca. Sebab semua masalah manusia bila syaitan menjadi kawannya, kan? Okey. Lepas dia berdoa, Allah terima tak doa dia? Ini ayat seterusnya. Fataqabbalaha, lalu taqabbalaha, telah menerimanya Rabbuha. Rabbuha apa dia? Tuhannya ataupun penciptanya. Biqabulin hasanan, dengan qabul apa dia? Qabul, dengan penerimaan hasan, yang baik. Apa maksud ni? Dia minta supaya anak dia dijauhkan daripada syaitan, maka Allah terima dengan penerimaan yang baik, iaitu Allah jaga Maryam daripada gangguan syaitan. Kemudian apa lagi? Wa ambataha, dan ambataha, dia iaitu Allah telah, ambata ni dia biasa digunakan untuk tumbuhan, tanaman. Ambata menumbuhkan tanaman. Tapi di sini bukan tanaman tetapi Maryam. Dia iaitu Allah dia terjemah apa tu? Membesar. Membesarkannya nabatan, pembesaran yang hasanan, baik. Okey. Dalam tafsir ulama mengatakan membesarnya dengan pembesaran yang baik dalam dua bentuk. Pertama, pembesaran dari segi fizikalnya, sihat wal afiah. Yang kedua, pembesaran dari segi akhlaknya. Kadang-kadang badan sihat tapi perangai macam syaitan, kan? Kadang-kadang perangai okey tapi fizikal pula lemah. Di sini ambataha nabatan hasanan, dua-dua sekali. Fizikalnya, akhlaknya, akidahnya menjadi yang terbaik. Okey. Dan wa kaffalaha. Kaffalaha, dan telah, kafalah apa dia? Kafalah. Dia terjemah apa tu? Dia kalau sebenar kafilun ataupun kafil yang mengawal, yang menjaga kita. Jadi Allah serahkannya, serah jagaan ni balik pada Maryam. Serah kepada siapa? Zakaria. Siapa Zakaria? Betul lah Nabi. Tapi apa hubungan Zakaria dengan Maryam? Adik-beradik? Apa dia? Siapa pak saudara ni?
Nabi Zakaria pak saudara kepada Maryam. Ada dalam tafsir mengatakan isteri pada Zakaria adalah adik-beradik kepada mak Maryam. Sabit lah. Orang Kelantan kata apa? Pak saudara sabit ya. Okey, kenapa Allah serahkan penjagaan Maryam kepada Zakaria? Kenapa? Kenapa tak serah pada bapak dia? Kenapa bapak dia sendiri tak jaga? Bapak dia dah meninggal. Bapak dia dah meninggal. Jadi tak ada lelaki yang boleh menggantikan sebagai bapa. Maka diserah kepada Zakaria. Dan Zakaria pula ada hubungan dengan Maryam. Ada ayat lain Allah kata, sebab Imrani bapa kepada atuk kepada Maryam. Dia Imrani yang atuk kepada Maryam adalah orang yang ada nama, ada kedudukan dalam agama, dan juga orang yang ada tempat di Masjidil Aqsa. Macam tok guru lah. Jadi sebab bapa atuk pada Maryam ada nama, ada kedudukan, masyarakat hormat. Bila tahu Maryam dilahirkan dan bapa dia tak ada, dan bapa dia ada jasa, maka semua berebut nak jaga Maryam. Maka akhirnya terpaksa mengundi siapa yang patut diberi hak untuk menjaga Maryam. Bila undi itu jatuh kepada Nabi Zakaria. Di sini ada pengajaran. Allah terima doa mak Maryam, dan Allah besarkan Maryam dengan pembesaran yang baik dari segi akhlak, dari segi fizikalnya. Maka sebab itulah Allah serah dia kepada Zakaria. Pengajarannya apa? Kalau nak jadikan anak kita baik dari segi akhlaknya, agamanya, tengok siapa yang jaga. Kalau mak bapak tu memang berakhlak mulia, insya-Allah anak jadi baik. Tapi kalau mak bapak ataupun yang menjaga anak kita memang tak berakhlak, memang anak kita biasanya tak akan jadi baik. Kan Nabi pesankan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak dilahirkan mengikut fitrah, semula jadi bersih. Tapi siapa yang merosakkan anak-anak tu? Mak bapak ataupun penjaganya. Sebab itulah Maryam ni menjadi akhirnya wanita terbaik di dunia. Sebab siapa yang jaga dia? Zakaria. Okey. Dan sebab itulah anak-anak remaja kita perangai okey tak? Okey tak? Tadi baru saya tengok video yang diviralkan. Budak-budak remaja dia belasah kawan dia, kan? Ada tengok? Seorang cekik tekok, yang seorang lagi 3-4 orang belasah. Rasanya budak yang belasah pun umur lebih kurang belasan tahun, mungkin 13-14. Dan katanya budak yang dibelasah tu mati. Budak Islam, budak sekolah, kan? Biasa yang suka pukul ni budak sekolah. Yang budak tak sekolah okey dah, kan? Okey. Dijaga oleh Zakaria. Jadi pengajaran, kalau nak anak kita jadi baik, tengok siapa penjaganya. Faham agama tak? Berakhlak ke tak? Okey. Kullama, setiap kali dakhala pada masuk kepadanya, ni balik pada Maryam, Zakaria. Setiap kali Nabi Zakaria AS masuk kepada Maryam, masuk untuk apa ni? Kan dia yang menjaga Maryam, nak masuk nak bagi makanan dan sebagainya. Masuk kat mana ni? Tengok Allah sebut mihrab. Apa makna mihrab? Tempat ibadat. Tapi kalau kita pergi masjid,
Ada orang kata mihrabnya ialah macam tempat imam kan? Macam ni. Ni masjid, ini tempat imam. Ni dipanggil mihrab. Ni salah. Kalau ikut bahasa Al-Quran, penggunaan mihrab sebagai tempat imam salah. Mihrab ialah tempat ibadat, tak kira di mana. Kan? Kalau mihrab tempat imam, Maryam imam ke? Bukan. Okey. Kadang-kadang setengah tu tempat imam dia tulis apa? Ni, ayat ni. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab. Apa kaitan pula? Ini tempat Maryam lah. Kan? Orang kita ni hentam je. Okey, setiap kali Zakaria masuk kepada Maryam, tempat ibadat. Okey, di sini ada pengajaran. Apa dia? Sepatut orang beriman, khususnya wanita, mesti ada tempat khas beribadat di rumah. Saya nak tanya wanita ni, ada tak tempat khas masak di rumah? Ada? Tempat khas jemur baju ada? Tempat khas gosok baju ada? Tempat khas lepak ada? Tempat khas solat ada? Ada, betul. Saya nak pergi tengok ni. Ada. Ini kelebihan Maryam sehingga dia menjadi ahli syurga. Apa dia? Dia ada tempat khas ibadat. Okey, setiap kali Zakaria masuk mihrab, tempat Maryam beribadat, kita tak payah terjemahlah. Mihrab tempat ibadat. Apa Zakaria dapati? Wajada. Dia dapati indaha, di sisinya, rizqa, rezeki. Rezeki. Saya dah sebut sebelum ni, rezeki ada dua jenis. Siapa ingat? Rezeki ada dua jenis. Siapa ingat? Ingat? Oh, tak ingat. Apa dia? Satu, rezeki untuk fizikal kita, iaitu makanan. Yang kedua, rezeki untuk hati kita, iaitu ilmu, zikir, ibadat dan sebagainya. Kan? Antara dua rezeki ni yang mana lebih penting? Rezeki untuk fizikal kita ataupun rezeki untuk hidupkan hati kita? Yang mana lebih penting? Hati. Tapi yang mana kita habiskan banyak masa untuk carinya? Apa dia? Banyak cari untuk hidupkan hati ke untuk hidupkan fizikal? Tapi tadi cakap rezeki hati paling penting. Cakap biar betul. Kita cakap lain buat lain kan? Okey. Jadi rezeki yang ni, rezeki apa ni? Untuk fizikal ke untuk hati? Fizikal. Sebab Zakaria masuk ni nak bagi makanan. Dia dipertanggungjawabkan sebagai penjaga. Setiap kali Zakaria masuk, dia dapati di sisi Maryam ada rezeki. Rezeki apa ni? Ada dalam tafsir kata buah-buahan. Ada pula kata rezeki yang luar biasa. Apa dia? Buah-buahan musim panas ada di musim sejuk. Itu luar biasa ketika itu. Buah-buahan musim sejuk ada ketika musim panas. Zaman tu luar biasa. Tapi zaman kita luar biasa tak? Makanan musim sejuk ada musim panas. Luar biasa tak di zaman kita? Tak. Sebab makanan buah-buahan sepanjang masa ada kan? Kita boleh simpan dalam peti ais. Tak apalah, yang pentingnya yang luar biasa bukan makanan musim panas ada musim sejuk. Bukan. Yang luar biasanya apa dia? Ada makanan tu. Ada makanan. Sebab itulah kita kalau masuk bilik anak kita, kita tak pernah beli apa-apa, dia pun tak keluar rumah, tengok-tengok ada apple sebelah dia. Kita terkejut tak? Terkejut tak? Tapi pernah tak jumpa keadaan macam tu?
tak benar kan? Tak benar. Okey. Jadi Zakaria terkejut. Dia kata apa? Qala, dia berkata, ya Maryam, wahai Maryam. Anna, apa makna Anna? Anna ni asalnya bagaimana? Bagaimana bagi engkau ada ni haza rezeki ni? Ataupun terjemah maksud dia, dari mana dapat ni? Kenapa Nabi Zakaria terkejut? Kenapa? Pertama, rezeki ni biasa bila bekerja. Kemudian bekerja pula biasanya siapa? Lelaki ke perempuan? Ini adalah perempuan. Kemudian duduk dalam rumah je, tempat ibadat, tiba-tiba ada buah-buahan. Jadi Nabi Zakaria, walaupun dia Nabi, dia terkejut. Dia kata, anna laki haza. Dari mana? Haza ini. Saya nak tanya, berapa kali ni Zakaria masuk dan dapati ada makanan sebelah Maryam? Berapa kali ni? Setiap kali. Maknanya kalau sepanjang dia jaga Maryam, dia masuk, katalah 30 kali masuk dekat Maryam. Berapa kali dia tengok sebelah Maryam dah ada makanan? Dia bawa apple, tengok-tengok masuk dah ada apple. Dia bawa daging, tengok-tengok dah ada daging. Berapa kali? Kalau dia masuk 30 kali. 30 kali. Mana ada sebut sini? Kullama, betul. Ni bahasa Arab ni. Kullama. Bukan Zakaria masuk 20 kali, sekali je ada makanan. Tak. 20 kali masuk, 20 kali ada makanan. Kullama. Okey, apa jawab Maryam? Qalat, dia berkata, huwa min indillah. Hebat Maryam. Kita kalau masuk bilik anak kita, ada makanan, kita tanya, dari mana ni? Agak-agak anak kita jawab apa? Entahlah, saya pun tak tahu. Betul. Tapi tengok jawapan orang yang akidahnya mantap. Dia kata apa? Huwa, ia, min, dari sisi Allah. Nampak tak akidah? Daripada Allah lah. Makna apa tu? Bagi Maryam bukan satu benda luar biasa untuk Allah hantar rezeki pada seseorang tanpa bekerja. Allah mampu tak? Allah mampu tak? Tak, Allah boleh tak bagi rezeki tanpa bekerja? Boleh. Jadi sekarang kita nak bekerja ke tak nak bekerja? Jadi tak nak kerja lah. Oh, tak nak kerja. Tak nak bekerja sebab nak ikut Maryam ke sebab malah bekerja? Tak, Maryam Allah bagi rezeki sebab dia perempuan. Dan perempuan bukan tugas perempuan bekerja. Jadi kalau lelaki nak ikut sunnah Maryam, tak boleh, kecuali jadi Maryam juga. Tak boleh, sebab lelaki memang kena bekerja. Tapi pengajaran yang paling besar di sini apa dia? Kenapa Allah bagi rezeki kepada Maryam? Sedangkan dia ada penjaga dia, dan penjaga dia memang bawa rezeki pun. Kenapa Allah bagi juga? Menunjukkan apa? Apa pengajarannya? Apa dia? Rezeki dijamin. Tapi syaratnya apa? Apa Maryam buat? Apa Maryam buat? Apa dia? Jaga akidah. Jaga akidah. Ni Allah bagi rezeki di mana? Di makna apa? Beribadat. Ada tak ayat lain kalau kita beribadat Allah bagi rezeki?
bahkan rezeki yang tak disangka. Allah tak kata bila kamu bekerja, tak. Bila kamu bertakwa, Allah akan bagi rezeki tak disangka. Ada. Apa dia? Waman yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuqhu. Percaya tak ayat tu? Percaya, betul. Pernah tak dapat rezeki tak disangka? Pernah contoh? Boleh tak bagi contoh? Takut perasan je. Dia tak disangka ni macam mana? Macam ni lah kan? Zakaria pun terkejut. Tapi kalau kita bekerja, tiba-tiba dapat bonus 2 bulan gaji kan, itu rezeki tak disangka ke ataupun disangka? Itu disangka. Yang tak disangka tak dapat bonus kan. Saya dah bekerja 3 tahun, sekali pun tak dapat. Itu tak disangka. Okey. Tak disangka ni kadang-kadang orang masuk akaun kita 5,000. Tak tahu siapa masuk. Siapa pernah berlaku? Tak nak beritahu. Jadi di sini Allah nak bagi tahu asas untuk Allah bagi rezeki bukan usaha kerja. Asas untuk Allah bagi rezeki ialah taat perintah Allah. Saya bagi contoh lain. Banyak contoh. Siapa Hajar kan? Hajar, suami dia Ibrahim tinggal kat mana? Tinggalkan dia kat mana? Padang pasir. Ada pokok tak? Ada buah-buahan? Ada orang? Ada kedai? Tak ada. Dan dia duduk bersama siapa? Anak, baby. Suami pun tak ada kan? Kerja lagi tak ada. Tapi dia boleh hidup tak kat situ? Siapa yang bagi rezeki? Apa asas Allah bagi rezeki pada Maryam? Dia bekerja? Tak. Apa asasnya? Kenapa dia duduk kat situ? Walaupun berseorangan dengan anak yang kecil. Kenapa dia duduk? Sebab itu perintah Allah. Itulah takwa. Takwa ni Allah perintah, duduk je. Begitu juga Nabi pemuda kahfi. Pemuda kahfi Allah bagi tak rezeki walaupun berada dalam gua. Kan? Apa dia Allah bagi rezeki pada dia? Apa dia? Apa dia? Kuat sikit. Apa? Panjang umur. Sihat tak? Dia makan apa? Dia makan tidur. Cuba abang tidur 3 hari. Itu juga nak begitu. Kadang-kadang Allah bagi kita sihat tanpa makan. Dan kadang-kadang sebab makan dia pendek umur. Betul? Ramai tak yang duduk hospital mati awal sebab apa? Banyak makan. Kenapa Allah bagi rezeki pada pemuda kafir? Apa asasnya? Takwa kepada Allah. Kenapa dia pergi ke gua? Perintah Allah. Fa'wu ilal kahfi. Ikut. Boleh. Cuba buka surah Az-Zariyat ayat 56. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wama khalaqtul jinna wal ins liya'budun. Okey, ayat ni biasa kita dengar kan? Cuba tadabbur. Wama khalaqtu, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali melainkan untuk mereka. Jadi saya nak tanya, apa tugas yang paling utama manusia? Cari rezeki ke beribadat? Ibadat. Cari rezeki bukan tugas utama. Sebab tu Allah guna perkataan satu, kalau kita belajar bahasa Arab, ma. Yang kedua ada illa. Lain tu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali
Maknanya kalau saya tanyalah, ada tak tugas kedua manusia selain daripada beribadat? Ada tak? Ada tak ada? Mana tahu? Ma dengan illa. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadat. Habis cari rezeki, ibadatlah tu. Sebab Allah suruh tak cari rezeki? Allah suruh. Sebab itulah ayat selepas ni, cuba tengok. Allah cerita pasal apa? Ayat 57. Cuba tengok. Ma uridu minkum minhum. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni. Inna Allah huwa ar-razzaqu zul quwwatil matin. Cuba tengok. Lepas Allah beritahu tujuan manusia dan jin dicipta iaitu untuk beribadat, terus Allah cakap pasal apa? Pasal ma uridu, aku tidak mahu daripada mereka min rizqin. Wa ma uridu, dan aku tidak mahu mereka bagi makan padaku. Apa maksud dia? Apa maksud? Wassalamualaikum warahmatullahi. Tidak aku cipta jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadat padaku. Tiba-tiba lepas cerita ibadat, Allah cerita pasal rezeki. Apa dia? Aku tidak mahu daripada manusia rezeki. Kenapa Allah cerita dia tak mahu? Kita tahu tak Allah memang tak nak rezeki? Kita dah tahu tak? Kenapa Allah beritahu lagi benda yang kita dah tahu? Ini bahaya ni. Kalau kita tak faham, kita tergelincir. Dan memang ramai manusia tergelincir sebab rezeki. Betul? Sebab rezeki. Yang budak curi duit masjid tu tergelincir sebab apa? Sebab rezeki. AJK imam yang belasah dia sebab apa? Sebab rezeki juga. Mana AJK lebih sayang? Duit masjid ke nyawa budak tu? Boleh? Saya pun tak faham. Okey, saya balik pada soalan tadi. Kenapa lepas cerita tujuan manusia dicipta, terus Allah beritahu aku tak nak rezeki? Apa kaitan rezeki dengan ibadat? Faham soalan? Apa dia? Manusia salah fokus. Macam mana tu? Sepatut beribadat. Lepas tu? Tapi apa kaitan? Lepas Allah cerita tujuan dicipta manusia beribadat, tiba-tiba Allah cerita pasal rezeki. Soalannya, apa kaitan ibadat dengan rezeki? Ha? Satu. Allah nak begitu. Rezeki ni puncanya ialah ibadat, bukan cari rezeki. Ramai yang salah faham, punca rezeki cari rezeki. Sebab itulah dia tinggal solat. Betul? Kenapa tak sempat solat? Saya tengah cari rezeki. Dia lupa punca rezeki ialah sembah pemberi rezeki. Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu apa ni? Biasa manusia kalau suruh apa saja kerja, manusia tu ada kepentingan tak? Ada kepentingan tak? Macam kita suruh pekerja kita buat tu, kita ada tak pulangan dia? Ada tak kita suruh orang buat kerja, kita tak dapat apa-apa? Ada tak? Ada ke tak? Tak ada. Kita suruh anak pergi sekolah pun kita ada kepentingan, betul? Apa dia kepentingan? Bila mak pencen tak larat bekerja, tugas kamu pula bantu
Itu perangai manusia. Jadi Allah nak bagi tahu, Allah ni bukan macam manusia. Manusia bila suruh, nak pulangan je. Mesti ada tujuan. Tapi Allah nak bagi tahu, aku suruh kamu sembah aku, bukan kerana aku nak rezeki daripada kamu. Jangan fikir aku nak rezeki kamu. Tapi aku nak kamu beribadat untuk kamu, bukan untuk aku. Bahkan Allah kata apa? Aku Ar-Razzaq. Apa dia? Aku pemberi, bukan peminta rezeki. Subhanallah. Beribadat dengan pemberi rezeki. Makna apa? Inilah punca utama manusia dapat rezeki. Dan sebab itulah Maryam diberi rezeki yang tak disangka. Sebab apa? Sebab dia bekerja ke sebab beribadat? Beribadat. Ustaz, memang bukankah kena usaha untuk dapat rezeki? Ya, betul. Sebab usaha dapat rezeki pun siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Allah. Tapi ramai yang salah guna ayat tu. Allah suruh berusaha, maka kita usahalah. Tapi dia lupa, Allah suruh usaha, tapi bila masuk waktu salat, Allah suruh berhenti pergi salat. Yang tu dia tak ikut. Betul? Allah kata apa dalam surah Al-Jumu'ah? Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salah. Wahai orang beriman, kamu sibuk dengan urusan dunia, silakan. Tapi bila diseru untuk ajak kamu pada salat, buat apa? Fas'au ila zikrillah. Segera tinggal dunia, pergi salat. Sebab kamu cari dunia, aku pemiliknya. Dan aku yang nak bagi rezeki, aku kata berhenti sekarang, pergi salat. Lepas salat Allah perintah apa? Fa iza qudiyatis salah. Lepas habis salat, pergi cari. Jadi siapa yang suruh cari rezeki? Siapa yang suruh berhenti salat? Biasa orang ikut yang mana? Cari rezeki. Kenapa pergi bekerja ni? Memanglah kalau tak bekerja, tak dapat rezeki. Allah pun suruh. Tapi dia lupa, Allah juga suruh berhenti kerja bila masuk waktu salat. Betul? Biasa antara punca utama manusia solat lambat, puncanya apa? Biasa ada pengalaman tak solat lambat? Ada pengalaman? Siapa ada pengalaman? Apa punca solat lambat? Kerja kan? Kerja tu cari apa? Rezeki tu siapa bagi? Yang suruh solat siapa? Cerdik ke tak? Kita tahu bapak kita bagi duit kan? Dan kita minta duit daripada dia. Tiba-tiba bapak kata, okey, ikut dengan cakap bapak. Tak nak. Lepas tu, bapak bagi duit. Bapak patut bagi tak pada anak macam ni? Tak. Kalau kita minta duit daripada bapak, kewajipan kita beda. Dengarlah cakap dia, sebab dia yang bagi duit. Betul? Pandai dengan bapak, tapi dengan Tuhan ni tak berapa pandai. Betul? Berapa ramai yang tak solat, berapa ramai yang lewat solat kerana nak cari rezeki yang daripada Allah yang suruh solat tu. Allah kata, Innallah huwar razzaq. Allah pemberi. Apa makna ar-razzaq? Kalau kita belajar bahasa Arab, ar-razzaq ni dia panggil apa? Sirah? Siapa belajar bahasa Arab? Sirah apa? Sirah mubalaghah. Apa makna sirah mubalaghah? Sangat banyak, sangat kerap. Saya nak tanya, Allah bagi rezeki kepada berapa bilion makhluk? Bukan setiap hari, setiap saat. Berapa bilion? Siapa yang bagi rezeki pada malaikat? Allah. Siapa bagi rezeki pada jin? Allah. Siapa bagi rezeki pada manusia? Allah. Siapa bagi rezeki pada haiwan? Allah. Siapa bagi rezeki pada tumbuhan? Allah. Dan Allah akhirnya bankrupt tak? Itu makna razak. Kita kalau asyik bagi je duit pada anak kita setiap hari, daripada kecil sampai tua, bankrupt tak kita? Memang tak bankrupt sebab tak bagi pun macam tu. Abah bagi setakat ni je, lepas ni cari sendirilah. Betul? Jadi kalau kita yakin Allah Ar-Razzaq, kenapa kita takut
rezeki tak cukup. Pelik tak? Bila solat, sembah Tuhan yang maha pemberi rezeki, tapi risau, lepas penci nak makan apa? Solat lagi. Pelik tak? Jadi seolah kita sembah Tuhan yang kita tak yakin. Boleh faham? Okey, boleh tak lepas ni masuk waktu terus berhenti? Kalau bos kita marah, nak jawab apa? Waktu kerja, teruskan kerja. Solat kemudian, nak cakap apa? Berani cakap ke kat depan ni je? Berani cakap ke? Bas, sekarang masuk waktu salat, saya nak sembah pemberi rezeki. Okey, kalau kamu yakin Tuhan bagi rezeki, berhenti sekarang. Nak berhenti? Tengok dah goyah dah. Sebab itulah Nabi, bagaimana Nabi didik sahabat. Allah didik Nabi dan para sahabat, sehingga Nabi dan sahabat menjadi hebat dan melahirkan manusia yang hebat. Apa dia caranya? Iaitu Allah tarik semua kesenangan yang ada pada Nabi dan para sahabat. Pertama, Allah hilangkan harta. Kemudian Allah hilangkan tanah air. Allah perintahkan Nabi dan sahabat tinggal Mekah. Tempat kamu lahir, harta kamu, semua kekayaan kamu tinggal semua sekali. Pergi pula tempat di mana? Madinah. Madinah ada jaminan tak? Ada kerja ke, peluang perniagaan? Ada jaminan tak? Tak ada. Zero. Tapi Nabi dan sahabat pergi tak? Dan akhirnya Nabi dan sahabat dapat rezeki yang lebih baik tak daripada yang di Mekah? Apa punca? Adakah Nabi bekerja keras di Madinah? Tak. Apa punca? Nabi sentiasa taat pada perintah Allah, maka dapatlah rezeki tak disangka. Nabi Ibrahim AS, bila Allah perintah sembelih anak, kan? Betul? Logiknya bila sembelih anak, apa jadi? Tak adalah anak. Masa tu Nabi Ibrahim ada berapa orang anak? Masa diperintah sembelih tu, ada berapa orang anak? Seorang. Nama apa? Ismail. Ini contoh. Punca rezeki ialah bukan bekerja keras, tapi taat pada perintah Allah. Asasnya rezekinya anak seorang, tapi bila Allah perintah sembelih, dia taat tak perintah? Dapat tak rezeki dengan taatnya Ibrahim kepada Allah? Dapat tak rezeki? Rezeki apa? Satu, Ismail selamat. Yang kedua? Dapat seekor kibas. Betul tak? Itu di padang pasir. Ada tak orang bela kibas di Mekah masa tu? Ada tak? Tak ada. Dari mana kibas? Allah war-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Yang ketiga, satu dapat Ismail selamat, yang kedua dapat seekor kibas. Yang ketiga dapat apa? Apa lagi? Dapat seorang lagi anak, Ishaq. Dua-dua Nabi. Rezeki tu, betul tak? Kita antara dapat jawatan gaji 10,000 dengan dapat anak yang soleh, kita nak yang mana? Apa nak yang mana? Interview sikit. Saya nak ambil dua-dua. Tengok, nak dua-dua juga. Tak berapa yakin anak soleh tu lagi mahal daripada duit. Kau nak tunggu habis tadabbur 30 juzuk baru yakin. Susah kan? Okey. Jadi saya nak ulang. Punca utama dapat rezeki bukan bekerja. Bukan saya kata tak payah bekerja. Tak, bekerja wajib. Tapi itu bukan punca utama. Buktinya, Maryam dapat rezeki. Hajar dapat hidup, dapat air Zam-Zam. Maka rezeki air Zam-Zam bukan untuk Maryam, bukan untuk Hajar dan anaknya, tapi untuk berapa ramai? Bilion manusia. Sebab tawakal, sebab takwa Hajar taat pada perintah Allah. Pemuda Kahfi kan, taat pada perintah Allah. Allah panjangkan umur 309 tahun. Tak bekerja. Bekerja tak pemuda Kahfi dalam gua? Apa kerja dia? Apa kerja pemuda Kahfi? Engineer?
Apa kerja pemuda kahfi? Adik? Kena tahu. Kita kadang-kadang kerja engineer, gaji 10,000 tapi tak sampai umur 300 tahun. 39 tahun mati. Kan? Apa kerja pemuda kahfi? Subhanallah. Kerja utama pemuda kahfi ialah hamba Allah yang taat. Kerja dah tu. Kan Allah kata, wa may yattaqillah. Siapa yang kerjanya bertakwa, Allah bagi rezeki ya. Tu susah nak tukar tu cara kita berfikir. Bertakwa adalah kerja. Dalam kepala kita bekerja engineer, bekerja peniaga, bekerja doktor. Bila sebut takwa itu bukan kerja, tak. Okey. Kita sambung. Kemudian kata Maryam lagi, innallah, sesungguhnya Allah yarzuqu, sentiasa beri rezeki man yasha, siapa yang dia kehendaki, bighairi hisab, tanpa apa maksud tanpa hisab? Tanpa? Kuat sikit boleh. Apa maksud tanpa perhitungan? Unlimited. Satu makna dia tanpa hisab ialah tanpa had. Manusia bila bagi rezeki pada kita, ada hak tak? Pernah tak kita pergi mohon kerja satu syarikat? Kita tanya, berapa gaji yang saya patut dapat? Gaji kamu tidak ada had. Ada syarikat tu? Kalau ada, agak-agak apa berlaku dengan syarikat tu? Semua resign pergi kerja dekat tu. Tapi tak mungkin. Tapi Allah mungkin tak? Mungkin. Satu makna tanpa hisab. Yang kedua, tanpa hisab ialah tanpa Allah perlukan pulangan. Manusia kalau bagi, dia harapkan pulangan. Dia bagi gaji pada kita, tapi dia harap apa? Kita bekerja. Kalau kita tak bekerja, dia tak bagi. Betul? Tapi Allah langsung tak mengharapkan pulangan. Sebab Allah tu maha kaya. Okey. Jadi kita nak bekerja dengan siapa ni? Dengan Allah yang boleh bagi gaji tanpa had dan tanpa perlu pulangan, ataupun nak bekerja dengan manusia yang hanya bagi rezeki terhad dan ada pulangan. Kita kena pulang masa kita, tenaga kita pada dia. Kadang-kadang kita dipergunakan. Betul? Bos relax kat rumah, kita bekerja keras, dia dapat gaji besar, kita dapat gaji. Ada ke tak? Tak ada. Kalau tak ada, kenapa kerja dengan bos tu? Kerjalah dengan Allah. Okey. Hunalika. Hunalika, apa makna hunalika? Jam pukul apa? 10.25. Kita patut habis pukul apa ni? Tadi kata datang nak belajar agama, nak faham kan? Jadi sejam tak cukup. Sampai pukul 11.30 boleh? Dia cakap boleh tu seorang je. Okey, hunalika. Apa makna hunalika? Dia terjemah apa? Di sana. Apa makna di sana? Di sana ni dia panggil zaraf. Kalau kita belajar bahasa Arab, zaraf zaman. Zarah yang menunjukkan masa. Nanti saya huraikan. Da'a di sana ataupun ketika itu da'a telah berdoa Zakaria Rabbahu kepada penciptanya. Apa doa Zakaria? Qal,
Dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku. Rabb ni lebih tepat apa dah? Wahai penciptaku. Sebab itulah doa yang paling baik. Kalau kita nak minta, apatah lagi nak minta benda yang macam pada fikiran manusia macam luar biasa, maka yang terbaik sebut Rabb, bukan Allahumma. Kenapa? Apa makna Rabb? Apa makna pencipta? Dia panggil tawassul dengan sifat pencipta. Sebab engkau memang pencipta, engkau boleh bagi apa saja aku nak. Tapi Allah tak memberi makna pencipta. Allah hanya makna Tuhan yang disembah. Okey. Wahai Tuhanku, Hab. Apa makna Hab? Hab. Daripada perkataan hibah. Pernah dengar hibah? Apa makna hibah? Tak, lain. Hadiah lain. Dia bahasa Arab ada sedekah, ada hibah, ada hadiah. Tiga-tiga ni beza maknanya. Okey, sedekah ni kita bagi untuk bantu orang yang berhajat, dengan harapan kita dapat pahala. Itu makna sedekah. Betul? Siapa yang sedekah tak nak pahala? Tak ada. Okey, hibah. Kita pergi hadiah dulu. Hadiah ialah pemberian untuk melahirkan kasih sayang. Nabi kata apa? Tahadau tahabu. Salinglah memberi hadiah supaya kamu saling berkasih sayang. Jadi hadiah ni kita bukan bagi pada orang miskin. Kalau orang miskin, sedekah. Biasa kita bagi hadiah pada siapa? Kawan baik kita, pada isteri, pada suami kan? Betul? Supaya apa? Nak kasih sayang, betul? Okey, hibah ialah kita bagi, kita tak nak apa-apa pulangan. Bukan kita nak pahala, tapi kita bagi supaya dia dapat je. Makna apa tu? Saja-saja nak bagi. Sebab itulah Nabi Zakaria sebut perkataan hab. Apa dia? Iaitu dia minta pada Allah, bagilah anugerah ni dan tak ada pulangan. Allah bagi hibah, Allah tak berhajatkan pulangan. Sama juga kita bagi hibah pada anak kita, kita harap tak pulangan. Tak harap kan? Kalau hadiah ada pulangan, iaitu kasih sayang. Kita bagi anak rumah, dia bagi hibah, kita harap tak pulangan. Ni ayah bagi rumah, kalau ayah ada masalah, pulang balik. Itu bukan hibah. Hibah ni bagi lupa terus. Okey? Sebab itulah bila hibah diberi pada kita, kita suka. Dan bila tak diberi, jangan sedih. Sebab itu adalah anugerah, lebihan. Sama juga bila Allah bagi anak pada kita, anugerah, kita suka. Bila Allah tak bagi, jangan sedih. Sebab tu Allah kata, Allah bagi apa ni? Rezeki siapa yang dia kenaki. Kadang-kadang orang tu tak layak dapat anak, Allah tak bagi. Itu terbaik untuk kita. Kadang-kadang Allah kata dia ni memang perlukan anak. Sebab kalau tak ada anak, masalah dia. Allah bagi. Jadi semua yang Allah bagi berdasarkan hikmah. Kadang-kadang Allah tahu, ni kalau ada anak memang hancur di hidup dia. Hidup dia untuk anak aja, bukan untuk Tuhan. Allah tak bagi. Okey? Jadi kata Nabi Zakaria, hab, berilah padaku li, untukku, min ladunka, dari sisi ni dia sebenarnya kalau tak sebut pun tak apa. Habli zuriyah cukup, tapi penambahan ni ada maksud tersendiri, iaitu bila sebut bagilah untukku dari sisi engkau. Maknanya Nabi Zakaria nak beritahu, dia yakin 100%
ini hanya Allah saja yang mampu bagi. Orang lain tak mampu. Jadi semakin dia yakin pada Allah, semakin dia merendah diri, semakin doa dimakbulkan. Ini dia panggil adab berdoa ni. Sebab itulah kita bila berdoa kena ada sifat rasa kita betul-betul berhajat pada Allah. Dan kita kena yakin kita memang tak mampu dapat benda tu kecuali daripada Allah. Sifat apa? Rendah diri kan. Okey. Bagilah untukku dari sisi engkau zuriat. Tapi zuriat, kalau sebut zuriat, dia boleh jadi jahat, boleh jadi baik. Jadi bila kita minta kena tambah dengan perkataan tayyibah, zuriat yang baik ataupun yang soleh. Innaka, sesungguhnya engkau sami'un. Sami'un apa makna? Ada tak orang Melayu nama Sami'un? Ada tak? Ada. Apa nama anak dia? Oh ingat Masya Allah. Dia bukan sahabat Nabi, bukan tabi'in kan? Zaitun Sami'un Okey, apa makna dia? Bukan. Sami'un ada dua maksud. Pertama mendengar, yang kedua mujib, menerima. Dan di sini makna dia maha menerima. Mana kita tahu? Kalau setakat engkau maha mendengar, ada faedah tak doa tu? Ada faedah tak? Kalau Allah dengar je doa kita? Tak. Sebab tu Sami'un di sini maksud dia lah engkau maha memakbulkan doa. Jadi terjemahan tepat engkau maha menerima doa. Okey. Apa kaitan Zakaria? Dia tengok bila masuk pada Maryam, tempat ibadat, ada apa? Rezeki. Maknanya Maryam perempuan, tak bekerja, ada rezeki. Lepas tu terus dia minta apa ni? Minta anak. Tahu tak masa ni Zakaria umur berapa? 99. Isteri dia 98. Disebut dalam tafsir. Dan dua-dua mandul. Logiknya apa? Pernah tak berlaku 99 dapat anak? Tak pernah kan? Biasa last dapat anak umur berapa? Lelaki tak ada pengalaman, perempuan. Biasa last berapa? 45. Okey. Jadi ketika Zakaria minta anak, umur dia 99, isteri dia 98 dan mandul pula. Kenapa dia minta? Logiknya ataupun kebiasaan tak dapat anak, tiba-tiba dia minta. Dia tahu Allah yang maha berkuasa, tapi kenapa dia minta lepas peristiwa ni? Dia nampak apa? Sebab tu ini makna hunalika. Hunalika apa dah? Sebaik saja dia nampak setiap kali masuk pada Maryam ada buah. Makna apa tu? Allah maha berkuasa memberi rezeki tanpa kerja, tanpa usaha. Maka tak mustahil Allah juga berkuasa memberi anak walaupun dah tua dan mandul. Faham tak? Saya nak tanya, sebelum peristiwa ni, Zakaria tak yakin ke Allah boleh bagi anak ketika umur 99? Zakaria tak yakin ke? Yakin ke tak? Kalau yakin, kenapa baru minta sekarang? Lebih yakin. Sebab apa lebih yakin? Nampak tu dipanggil ilmu apa? Bukan. Nampak tu dia panggil apa? Ilmu ada berapa peringkat? 3. Satu, ilmu yaqin. Yang kedua? Ainul yaqin. Ain mata. Yang ketiga? Hakul yaqin. Jadi ilmu yang biasa ni ilmu yaqin, iaitu kita dengar daripada orang yang kita yakin.
Tapi bila kita nampak yang dia cakap, dia panggil apa? Ainul yaqin. Bila nampak lagi yakin. Boleh faham? Sebab itulah Nabi Ibrahim AS, dia dah beriman, dia dah yakin, tapi dia nak yakin lagi kepada kebesaran Allah. Apa dia minta pada Allah? Apa dia? Dia minta apa? Hidup yang mati. Di mana? Dia kata, qala rabbi arini, wahai Tuhan, arini, tunjukkan aku biar aku nampak. Apa dah? Kaifa tuhyi al-mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati depan mata aku. Maka Allah tanya dia, awalam tu'min, kamu tak yakin pada aku ke? Ibrahim jawab apa? Bala, aku memang yakin, tapi liyatma'inna qalbi, supaya keyakinan aku lagi mantap. Dengan apa? Jadi Nabi Zakaria dah yakin Allah memang berkuasa bagi anak walaupun dah tua, tapi sekadar ilmu al-yaqin. Sekarang setelah tengok, ni hunalika, di situ juga, masa tu juga terus dia minta. Keyakinan semakin bulat. Boleh? Boleh, ha? Jadi sekarang kita dah dengar kisah Maryam ada buah, dan kita dengar kisah Zakaria minta doa untuk dapat anak walaupun umur dah tua. Yakin tak walaupun kita tua akan dapat anak? Kalau yakin minta. Ustaz, ini bukan soal yakin, memang saya tak nak dah. Jadi pengajaran di sini apa dia? Keyakinan para nabi. Dia yakin, tapi bila tengok sendiri, iman dia meningkat. Iman dia meningkat. Sebab tu Allah suruh kita sentiasa apa dia? Tengok apa? Tengok apa? Banyak tak ayat yang mengajak kita supaya tengok ciptaan Allah. Dalam surah Al-Mulk, Allah suruh kita tengok apa? Langit berkali-kali lagi. Dalam surah Al-Mulk juga, burung. Awalam yarau ila tayr, kan? Tengok, fikir. Lagi kamu tengok, lagi kamu yakin, akidah kamu lagi kuat. Okey, boleh. Pengajaran di sini juga, Zakaria adalah seorang nabi dan dia nak anak, kan? Dia doa tak? Doa tak? Pengajarannya apa? Walaupun dia nabi, walaupun dia rapat dengan Allah, tapi dia tetap berdoa. Menunjukkan hebat macam mana manusia, dia kena minta pada Allah. Kenapa tak minta? Saya tak guru, okey je. Kalau nabi pun minta, kita jangan tak minta pada Allah. Okey, boleh, ha? Cukup. Satu lagi juga pengajaran, dia minta zuriat apa? Anak yang saleh. Biasa kalau kita minta ni, kita minta anak apa? Cakap betul. Contoh. Bila anak kita ambil peperiksaan SPM, kita pun panggil lah solat ajak apa semua, kan? Masa tu kita minta anak kita jadi apa? Zuriatan tayyibah ke zuriatan dapat 9A? Tengok, kita sembah Allah tapi tak yakin pada apa yang Allah sebut dalam Quran. Saya nak tanya, kalau anak kita 9A tapi tak tayyibah, dengan anak tayyibah 9E, yang mana kita nak? Nak yang mana tu? Belum kahwin, sebab tu saya tanya. Kita susah, kan? Sebenarnya Allah nak begitu. Tak penting anak kita kerja apa, yang penting tayyibah. Bila tayyibah, sebenarnya baik tak untuk kita, khususnya selepas kita mati. Kita tak fikir selepas kita mati. Yang kita fikir ialah anak bantu kita masa hidup, sebab tu nak jadi engineer. Rupa-rupanya lepas mati hidup lagi lama daripada hidup kita di dunia. Betul? Masa tu kita menangis dalam kubur. Anak tak tayyibah, engineer, sibuk dengan dunia, tak sempat nak berdoa pada kita. Okey?
Cukup. Ada soalan? Ha. Makcik ni kita berlalu jalan anak-anak kan. Jadi kata dalam mendidik tu kita rasa ada kita laksanakan masa itu kan. Jadi apabila kita sedar masa benda tu kita tak dapat buat masa apa langkahnya kita kiranya dah tua dah lah. Bukan sekira memang dah tua awak. Memang dah tua Jadi apa patut kita buat? Okey, saya nak tanya. Sahabat-sahabat Nabi, sebelum dia beriman, sebelum dia jadi sahabat, dia tayyibah ke ataupun khabisah? Khabisah lawan buruk lah, lawan baik. Sahabat-sahabat Nabi ni, kan? Sebelum dia beriman, sebelum dia jadi sahabat, dia tayyibah ke ataupun jahat? Jahat kan? Mana mereka dah besar tak, sahabat-sahabat Nabi, sebelum dia masuk Islam? Dah besar tak? Dah dewasa tak? Tapi akhirnya jadi tak tayyibah? Jadi ramai sahabat yang tua masuk Islam, dengar korang masuk Islam, jadi tayyibah. Maksudnya apa? Nak jadi tayyibah, proses permulaan yang terbaik masa sebelum kahwin lagi. Kita pilih calon menantu, calon isteri, calon suami yang soleh. Itu proses pertama. Tapi bila gagal proses pertama, tak bermakna gagal seterusnya. Boleh faham? Kadang-kadang anak kita dah besar, tapi kalau kita betul cara didikan, walaupun dah besar, kita nasihat apa semua, boleh jadi tayyibah. Boleh. Ada sahabat yang masuk Islam, masa dah berumur, bila masuk Islam, dia terus ambil pedang, terus berjihad dan mati syahid. Satu solat pun dia tak solat, tapi dia ahli syurga. Boleh faham? Makna dia jadi tayyibah berapa minit? Sekejap je. Innamal a'malu, bukan, hadis lain. Jangan hafal hadis tu je. Hadis pertama dan terakhir kita hafal, innamal a'malu, bukan, innamal a'malu bil khawatim. Nabi kata sesungguhnya amalan yang dikira di hujung. Kadang-kadang awal tak tayyibah, kat tengah tak tayyibah, tapi dekat-dekat nak mati, 2-3 hari nak mati dia beriman, jadi tayyibah, ahli syurga. Boleh. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Ni yang berubah jadi baik bila ikut kelas tadabbur daripada kecil ke masa dah tua? Tak nak mengaku. Jadi jangan kecewa. Sebenarnya Allah nak tengok setakat mana kita usaha, kita putus asa ataupun tak. Betul. Saya pun ada pengalaman mendidik anak. Senjata paling baik untuk mendidik anak sehingga jadi tayyibah apa dia? Sabar. Doa, lepas tu bagi penampar anak. Degil budak ni. Ya Allah, lembutlah hati anak aku. Mak pun tak lembut. Tengok AJK ini nak bukan nak kata pada sesiapa ni. Apa yang berlaku sangat-sangat menyedihkan. Kan AJK mesti imam, pakai serban, pakai jubah, tapi buat kasar kepada orang yang curi. Ya Allah, apa faedah buat kuliah maghrib berpuluh tahun setiap malam, hati AJK tak lembut? Saya nak bawa satu kisah. Bagaimana akhlak Nabi yang lembut sehingga orang kafir beriman. Ada seorang kafir, nama dia Sumamah bin Asal. Dia orang kafir dan ketua kabilah Ahlu Al-Yamamah. Ditangkap dalam peperangan, jadi tawanan perang Nabi. Jadi wak balik, ikat di tiang masjid Nabi. Diikat sebab apa? Sebab dia tawanan. Tapi tak pernah Nabi dan sahabat kasarkan mereka. Bila Nabi masuk, Nabi tengok lelaki ni, kafir ni. Kafir dengan curi duit masjid, mana lebih jahat?
Jadi bila masuk, Nabi tanya, bagaimana kamu hari ini Sumamah? Dia jawab apa? Kalau kamu bunuh aku, darah aku ada nilai. Mana kabilah aku akan tuntut. Dan kalau kamu beri nikmat pada aku, iaitu bebaskan aku adalah orang yang paling pandai membalas budi orang. Mana kalau kamu merdekakan aku, bebaskan aku, balas budi kamu. Dan kalau kamu nak minta apa-apa, duit ke tebusan, aku boleh bagi sebab aku orang kaya. 3 jawapan. Nabi tanya satu je. Okey, hari kedua Nabi tanya. Nabi masuk masjid, Nabi tanya, bagaimana kamu hari ini? Kata Sumamah, macam aku jawab semalam lah. Kalau kamu bunuh aku, kabilah aku akan tuntut. Kalau kamu bagi nikmat pada aku, merdekakan aku, kamu akan disyukuri. Kalau kamu nak tebusan, aku boleh bayar. Okey, Nabi diam. Hari ketiga, Nabi tanya lagi. Masuk hari ketiga, macam mana kamu hari ini Sumamah? Dia jawab jawapan yang sama. Lepas tu hari ketiga, Nabi kata pada sahabat, buka ikatannya. Nabi bawa tak Sumamah pergi report polis pula supaya dia bicara di mahkamah. Tak, Nabi buka ikatan. Lepas tu Sumamah ni pergi ke mana? Dia pergi mana? Dia keluar masjid, dia bukan balik rumah jumpa keluarga. Dia keluar masjid, dia pergi mandi. Dia pun masuk balik masjid, dia jumpa Rasulullah, dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap. Kemudian dia kata apa? Ya Rasulullah, sebelum aku datang sini, engkaulah yang paling di atas muka bumi, engkaulah muka yang paling aku benci. Tapi sekarang muka engkaulah yang paling aku sayang. Tengok, menukar hati manusia yang keras. Sebab apa? Akhlak Nabi. Kalau sebelumnya agama engkau agama yang paling aku benci ke atas muka bumi, tapi hari ini agama engkau agama yang paling aku cinta. Kalau sebelum ni bumi Madinah bumi yang paling aku meluat, tapi sekarang bumi Madinah bumi yang paling aku cintai. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, aku nak pergi umrah, boleh tak ajar aku? Nabi ajar dia umrah, dia buat umrah. Subhanallah. Tengok akhlak Nabi. Orang kafir beriman dalam masjid. Tapi pernah tak kita dengar akhlak AJK masjid, akhlak imam, akhlak nazir, sehingga orang semua jadi seronok nak pergi masjid, semakin ramai nak pergi masjid? Pernah dengar tak? Kalau ada, saya nak melawat masjid tu. Tak ada. Kanak-kanak pun tak suka pergi. Betul, remaja pun tak suka pergi. Yang suka pergi siapa? POP, Persatuan Orang Pencen. Yang Persatuan Orang Pencen suka pergi bukan suka pada kelas tu, bukan suka pada AJK masjid, tapi sebab duduk kat rumah, duduk dengar beletik isteri je, dah boring dah. Betul? Lepas tu kadang-kadang orang tua pergi masjid, ustaz duduk mengajar, dia duduk kat mana? Tiang sana. Kalau lagi banyak tiang, lagi ramai Persatuan Orang Pencen. Betul. Jadi kuliah maghrib setiap hari. Maaf saya cakap, antara budak curi duit tabung masjid ni dengan ustaz yang mengajar dan diberi 200 setiap kali dan tak mengubah pun minda AJK masjid, sebenarnya siapa yang pencuri yang sebenar? Gagal tak pendidikan agama di masjid? Saya tengok cara orang tu mandikan juluk macam kawan tu haiwan. Apa ni? Orang kafir pun tak buat macam tu, betul tak? Saya bukan nak kata pada masjid, tapi nak bagi tahu itulah sistem yang gagal mendidik AJK supaya rahmat kepada orang. Yang mencuri lagi patut kamu kena rahmat. Sebab apa? Yang tak mencuri dah okey. Yang patut kamu lagi kasihan ialah yang mencuri ni. Betul tak? Takkanlah demi kamu nak selamatkan duit tabung masjid, kamu rela orang ni masuk neraka? Duit masjid dengan nyawa orang, yang mana lebih mahal? Subhanallah.
Dan ada satu kisah orang Badui masuk masjid Nabi kencing, kan? Mana lebih dahsyat, curi duit tabung dengan kencing dalam masjid? Kencing. Agak-agak lah kalau ada budak pergi kencing dalam masjid, agak-agak AJK masjid buat apa? Apa Nabi buat dengan Badui kencing dalam masjid ni? Kencing ni biadab tak? Kalau orang kencing dalam rumah kita dia biadab, ini kencing dalam rumah Allah lagi biadab. Tapi apa Nabi buat? Sahabat nak marah kan? Nabi kata jangan marah, jangan, biarkan dia kencing. Jadi antara sahabat yang menegur orang Badui kencing dengan orang Badui yang kencing, yang mana Nabi larang? Kenapa Nabi larang sahabat? Yang kencing orang Badui, sahabat pula kena larang. Kenapa? Sebab sahabat tak berakhlak kepada orang Badui itu. Betul? Betul? Akhlak, bila tak berakhlak menyebabkan orang tak suka pada Islam. Itu bahaya lagi besar. Bahaya lagi besar, iaitu orang tak suka pada Islam sebab akhlak orang Islam buruk. Kan? Nabi kata bagi dia kencing. Kemudian Nabi suruh sahabat ambil air siram. Ya Allah, akhlak Nabi. Sebab itulah sejarah, ahli sejarah mengatakan ramai yang masuk Islam sebab utama akhlak Nabi, bukan sebab kuliah maghrib Nabi, bukan sebab forum perdana Nabi, tapi sebab akhlak Nabi. Sangat-sangat menyedihkan. Betul? Dulu kita pernah dengar di masjid Terengganu, curi tabung juga, AJK belasah sampai berdarah. Ya Allah, tak ada rahmat. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 159. Allah kata apa? Fabima rahmatin minallah linta lahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Dengar apa Allah cakap. Allah kata pada Nabi, fabima rahmatin, dengan sebab rahmat daripada Allah dalam hati kamu wahai Muhammad, apa dah? Linta lahum, engkau berlembut dengan orang Arab sehingga orang suka pada kamu. Kemudian Allah bagi tahu, lau kunta ghalizal qalbi, kalau hati kamu keras, fazzan, dan mulut kamu kasar, macam AJK buat pada tu, kalau kamu buat macam tu, Nabi kata, Allah kata apa? Lam faddu min hawli, semua sahabat lari daripada kamu sebab akhlak buruk. Hati keras, mulut kasar, Allah kata sahabat yang suka jadi tak suka pada kamu walaupun kamu Nabi. Boleh faham? Jadi kita yang paling penting rahmat. Jangan tengok orang tu mencuri, tapi tengok kesian dia kalau dia tak solat, kalau aku tak ajar masuk neraka. Kesian. Duit tabung masjid boleh cari bila-bila masa. Betul tak? Pernah tak masjid di Malaysia tak ada duit? Pernah tak? Pernah tak duit di masjid di Malaysia dipotong elektrik sebab tak bayar bil? Tak pernah. Kenapa kita takut duit tabung masjid dicuri, tapi kita tak takut kita akan disoal oleh Allah sebab tak berdakwah kepada budak-budak macam ni? Okey. Boleh? Ada soalan ke? Oh, masa dah habis dah. Tak payah tanya. Tak payah tanya dan saya pun tak payah jawab. Jadi ini pertama kalilah kami datang ke selatan. Negeri mana tak boleh bagi tahu. Dan sebenarnya salah satu tujuan kita datang, kita sebenar NGO kita bukan mengajar tadabbur je, tapi kita nak pelajar-pelajar praktiskan apa yang dia belajar daripada Al-Quran. Bahkan dalam surah Yasin pun Allah dah cakapkan kisah lelaki. Wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Datang seorang lelaki daripada hujung kota, buat apa? Bukan nak cari rezeki, bukan nak bisnes, tapi nak mengajak orang kepada Islam, nak selamatkan manusia. Walaupun akhirnya lelaki itu dibunuh. Bukan dia bunuh orang, orang bunuh dia sebab dia nak selamatkan orang daripada neraka. Itulah orang beriman. Jangan belasah orang sebab nak selamatkan duit masjid. Tak. Biarlah orang belasah kita sebab kita nak selamatkan akidah orang. Okey. Jadi kami datang ke sini supaya pertama kita nak berkenalan, yang kedua supaya pelajar-pelajar tadabbur ni jangan belajar saja. Jangan jadi macam
POP, kan? Duduk kat masjid je dengar ustaz mengajar. Tanya-tanya, isteri balik rumah tanya, abang belajar apa tadi? Alah, kamu pergi sendirilah. Kamu pun pencis juga kan? Padahal dia tak tahu apa. 5 tahun belajar kuliah maghrib tak mengubah apa-apa, betul? Sebab itulah AJK pun kadang-kadang AJK bukan semualah. Kadang-kadang AJK kerja dia apa? Jemput ustaz. Masa ustaz datang, dia pergi ke lain. Jadi akhirnya ilmu yang dia ajar bukan tak sampai pada orang luar, kepada AJK masjid pun kadang-kadang tak masuk. Kan? Jadi saya harap pelajar-pelajar tadabbur di sini jangan belajar saja. Lembutkan hati, sayanglah kepada orang di luar sana. Asnaf yang jahil agama, yang tak salat, kesianlah pada mereka. Dan juga kesian pada diri kita, sebab kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh insya-Allah. Di belakang sana ada buku kecil, buku yang biasa kita jual lah, buku poket. Kalau untuk asnaf kita bagi percuma. Tapi siapa untuk orang kat sini yang memang ada duit lah, beli duit tu masuk tabung, kemudian buku boleh bagi pada siapa, saudara mara kan. Ada 3 jenis buku kan. Sifat solat Nabi, bergambar, kita nak ajar anak kita ke, nak bagi kepada jiran ke, supaya dia belajar cara solat Nabi, simple je, buku kecil dan bergambar. Dan juga ada buku 72 doa dan zikir harian. Ramai yang belajar Quran, ramai yang belajar hadis, tapi tak amalkan sunnah Nabi setiap hari. Doa pakai baju, doa bersin, doa hujan, doa petir, doa keluar masuk rumah, kan? Doa orang buat baik pada kita, doa orang bagi makan pada kita, banyak yang Nabi ajar. Tapi kadang-kadang kita tak amalkan. Jadi buku tu membantu kita untuk beramal dengan sunnah Nabi, untuk kita dapat cinta Allah. Yang ketiga buku apa? Zikir pagi petang, sunnah Nabi. Jadi beli buku tu harga dia tak mahal, RM4.5, tapi hasilnya, pulangannya sangat besar di sisi Allah. Mendekatkan kita kepada Allah, dan insya-Allah kita akan dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada ni, Azhar, OTG ada. Siapa juga yang nak beli rakaman tadabbur saya, ada juzuk 30 kita kumpul dalam bentuk pendrive ataupun USB ya. Cucuk je kat telefon ke, kat TV ke, walaupun tak ada internet, kita boleh dengar rakaman macam kelas hari ni. Ada juzuk 30, ada juzuk 29. Mana setiap USB tu juzuk 30, mungkin ada 30-40 rakaman kuliah setiap satu USB tu. Ada satu USB ada 58 ceramah kuliah saya. Ada juzuk 30, ada juzuk 29, ada juzuk pertama dan ada juzuk yang kedua. Sekarang ada 4 kan? Juzuk 2 tak bawa. Harga dia juzuk 30. Harga dia ikut jenis telefon. Kalau telefon mahal, harga dia mahal lah. Jadi pakcik pakai iPhone ke apa? Pakai telefon jenis apa? 300, murah lah sikit. Kalau yang jenis iPhone, sebab kos nak beli tu pun dah mahal, 100 lebih lah. Jadi harga untuk iPhone 200. Tapi jangan rasa mahal, sebab dalam tu ada 58 kuliah, semua juzuk 30 lengkap, walaupun harganya 200. Kalau yang bukan iPhone, 150 harganya. Pun sama, kuliah dia ada lebih kurang 58. Okey, boleh Jadi rasa cukup setakat ni. Besok kita ada program kat sini, kita jumpa asnaf, bagi tazkirah, bagi sedikit bantuan insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa, kita jumpa lagi secara online pada hari Isnin insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ترق جنانه وتنى العظيم